أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. InsyaAllah pada pagi ini, setelah lama tidak timbul dalam karya, hari ini insyaAllah pada 14 Jabadil Akhir 1442 Hijriah, dan hari ini merupakan iaitu tarikh 28 hari bulan cuti, ya, cuti awam. InsyaAllah kita sambung yang telah lalu berhubung tentang aurat. Yang telah lalu kita aurat di dalam sembahyang, dan kita sekarang ni aurat bagi wanita di luar sembahyang, juga lelaki di luar sembahyang. Tajuk pada hari ini, apa yang dimaksudkan dengan aurat di luar sembahyang? Iaitu anggota badan yang wajib ditutup dan haram ke atas orang lain melihatnya yang bukan mahramnya. Ya. Seperti aurat lelaki antara pusat dan lutut, iaitu sesamanya lelaki, dan perempuan mahramnya sahaja. Manakala auratnya pada perempuan yang bukan mahramnya ialah seluruh badan. Maknanya kalau perempuan pun auratnya, sesama perempuan pun kena tutup seluruh badan. Ya. Sebab itu, ya, dinyatakan dalam kitab Zainul Talib, ya, disusun oleh Pehin Datuk Diraja bin Ma'zin Sarudin. Yang kedua, aurat perempuan antara pusat dan lutut, iaitu kepada lelaki yang mahram, suaminya, ya, suaminya, ya, dan sesamanya perempuan Islam. Manakala auratnya kepada perempuan kafir ialah selain daripada yang zahir ketika ia bekerja, dan auratnya kepada lelaki yang bukan mahramnya ialah sekalian badan. Maknanya bagi perempuan yang sesama dia, bukanlah boleh tengok rambut dia, aurat rambut dia, ya, yang kawasan yang baik, apa ni, lengan dia, tapi yang rahsia tu kena tutup lah. Manakala di hari ini ramai di luar sembahyang kebanyakan memakai tudung elok, tapi baju pakai t-shirt, dia tak pakai tambah lengan, ya. Maknanya itu tidak tutup, tak sempurna menutup aurat. Ramai sekarang orang fahaman tutup aurat tu tutup kepala saja. Sebenarnya tutup aurat ni seluruh badan, kecuali tapak tangan. Tapak tangan. Di antara yang ramai sekarang, orang pakai baju t-shirt berjalan tutup kepala, tapi lengannya nampak. Itu bukan tutup aurat namanya itu. Ini masih dedah aurat. Belum lagi sempurna. Ya. Mengetahui rukun-rukun sembahyang. Apa yang dimaksudkan dengan mengetahui rukun-rukun sembahyang itu? Ia hendaklah mengetahui dan tahu membezakan yang mana fardu, yang mana sunat, serta mengetahui akan kafiat atau kelebihan. Kaifiat itu kelebihan dalam melaksanakan ibadat solat itu. Umpamanya contoh, dalam amalan-amalan yang fardu, kita mesti sempurnakan dengan betul, ya. Seperti rukun dalam sembahyang, apa dia? Rukun qaulinya dengan sempurna, ya, rukun qalbinya dengan sempurna, rukun fi'linya dengan sempurna. Sebab ini disarankan
Dalam surah Al-Mu'minun Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang beriman, allazina hum lissalatihim khashi'un, apabila dia mendapat menunaikan ibadah sembahyang itu dengan khusyuk daripada mula takbiratul ihram sampailah melapaskan salam keluar dari sembahyang. Itu dinamakan kesempurnaan dalam khusyuk solat. Itu dia. Itu dalam fardu yang di rukun-rukun dalam sembahyang. Manakala yang sunat-sunat ni, perkara sunat ini dalam sembahyang itu ada dua yang sunat. Ya, satu dinamakan sunat ab'ad. Ya, kalau kita tertinggal bukan batal sembahyangnya, tetapi tak sempurna. Sunat ab'ad seperti bacaan kunut dan tahiyat awal. Dia terlupa, boleh ganti dengan sujud sahwi. Kalau kita terlupa, ya, kalau terlupa langsung sampai kita salam macam ni, baru teringatlah aku tadi tak kunut. Itu tak apa, dimaafkan. Kerana apa? Itu sunat ab'ad. Tetapi kalau kita ingat, bolehlah, hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Beza dengan sunat hay'ah. Sunat hay'ah ini seperti bacaan ketika kita duduk iftiras, bacaan kita. Maknanya bacaan-bacaan yang sunat-sunat hay'ah ni kalau kita laksanakan penambahan pahala. Tapi kalau kita tak buat, tak jadi masalah lah. Itu sunat hay'ah. Berbeza kalau ab'ad, jadi yang dituntut untuk kita melaksanakan. Dinamakan sunat muqayyad, dia dituntut. Baik. Jika sekiranya ia ikut-ikut saja bersembahyang dengan tidak mengetahui akan rukun-rukunnya, maka sememangnya sembahyangnya itu adalah tidak diterima, tidak sah. Cuma tak tahu, dia ikut sembahyang dia. Kau sembahyang apa? Tak, aku sembahyang. Jadi tiap yang tu kita nak laksanakan, sama ada dia fardu, sama ada sembahyang sunat, ya. Macam sunat ni banyak. Ya. Ni sekejap lagi dia makan sunat, iaitu surub, iaitu baca sembahyang isyraq 2 rakaat. Itu 2 rakaat aje. Lepas tu disambung nanti sembahyang duha. Itu kita tentukan sembahyang-sembahyang ni, maknanya untuk fadilat-fadilat supaya kita tahu amalan kita itu ada tujuan berterlambat dia. Dan malam kita sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni bila-bila masa boleh dilakukan. Ya, bila-bila masa. Sembahyang tahajud tu mesti waktunya antara pukul 12 sampailah waktu subuh, waktu fajar. Itu sembahyang tahajud. Itu dinamakan waktu tahajud. Ya, manakala sembahyang awabin atau sembahyang taubat, sembahyang witir, ya, sembahyang tasbih, itu boleh dilakukan. Waktu siang boleh, waktu malam boleh. Jadi ada sembahyang sunat ni ada tertentu waktu. Ada yang tidak tertentu waktu. Yang tertentu waktu, umpamanya kalau dalam Ramadan itu tertentu waktunya. Ya, maknanya tertentu pada malam, ya, malam Ramadan. Tak kiralah malam Ramadan, sampailah waktu fajar shadiq. Mulanya lepas isyak. Itu tertentu waktu yang panjang. Begitu juga tahajud tertentu waktu. Daripada mula pukul 12 malam, setengah malam, sampailah fajar shadiq. Itu waktu tahajud. Itu tertentu waktu. Ya, masanya tu panjang. Ada? Tu masa panjang. Jadi solat witir pun itu tertentu waktu. Daripada kita habis solat isyak sampailah sebelum fajar, maknanya sebelum fajar lah. Itu habis. Itu dia dinamakan tertentu waktu. Manakala solat tasbih ini tidak tertentu waktu. Bila-bila. Siang boleh, malam boleh ada tasbih. Ada? Boleh. Berarti waktu siang apa sebenarnya tertentu waktu? Isyraq. Pukul berapa? Dia 25 minit je. Ya. Waktu isyraq 20 minit. Habis tu dia makan waktu duha. Tertentu waktu sampai lingkungan pukul
11.50 macam itulah lebih kurang ya. Ada tentuan waktu. Jadi di dalam fiqh banyak mengatakan ketentuan waktu. Jadi untuk memudahkan untuk melaksanakan. Manakala sembahyang sunat-sunat biasa ni, tasbih ke apa ya. Jadi itu bila-bila masa kita sembahyang hajat, bila-bila masa yang kita nak buat. Yang penting kita nak buat. Yang nak orang nak buat, yang orang tak mau buat ni tak jadi hal bagi dia. Nak buat kita buat. Jadi orang yang biasa. Jadi kafiat dia, kelebihan dia. Pertama, ulama mengatakan orang yang melakukan ibadah-ibadah seperti ini, Allah memberikan ketenangan jiwa bagi dia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang sentiasa menghadapkan dirinya dengan mengingat Allah Ta'ala, hatinya akan tenang. Sebab itu orang yang sembahyang jiwa dia tenang, tak ada masalah, tak ada gelabah. Ya. Seperti keuangannya, ekonominya, keberkatannya. Sebab tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Memang penentuan orang yang berzikir pada Allah, ingat Allah, hatinya tenteram. Ya. Bukan mesti orang tak tenang tu tak ada duit, tak. Keuangan, rezeki semuanya berkah dengan adanya ketenangan jiwa, kehidupan dalam keluarga yang boleh membentuk jadi keluarga sakinah, keluarga bahagia. Itu semua berpunca daripada kan di dalam doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingat waj'alna lil muttaqina imama. Tu berpunca bila kita minta pada Allah, kurniakanlah kepada kami ya isteri yang baik, keturunan yang baik, berpunca dari keseronokan hati kita, qurrata ayun, sejuk sehingga sejuk mata memandang, berpunca daripada waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Tu. Kita tak boleh bergelabah dalam keluarga. Tak boleh nak bentuk keluarga. Puncanya pemimpinnya tidak bertakwa. Pemimpin. Waja'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Sebab kalau kita berdoa, kita kena muhasabah diri kita, laksanaan kita ya. Mudah-mudahan kita perkongsian pada pagi ini. Dalam berhubung tentang hukum aurat di luar sembahyang, kita kena jagalah. Kesimpulan daripada dapat sedikit ya pada pagi ini, aurat dalam luar sembahyang kita kena jaga. Orang yang boleh melihat adalah mahram kita saja. Ya, bapa kita, ya, adik-beradik kita. Aurat tubuh badan kita ni antara pusat lutut yang boleh. Orang lain tak boleh. Rambut kita tak boleh orang lain lihat. Ya. Tambah hari ni. Jadi bukan kita apa. Kita jangan pahaman pada orang lain, orang-orang yang bukan Islam. Dia kata, ini saya pernah bertanya, kenapa wanita-wanita yang bukan Islam dia suka dedahkan aurat dia ya supaya dipandang. Dia kata pahala. Dia pernah tanya. Dia kata pahala kalau kita dedahkan aurat kita untuk orang lain melihat seronok dengan kita. La ilaha illallah. Ini pernah saya bertanya. Satu ya. Apa sebab? Ini pahaman dia gitulah. Sebenarnya Islam tidak. Islam supaya jaga aurat kita itu ada lebih sempurna. Layaknya untuk siapa yang sebenarnya. Jadi orang yang bukan mahram dengan kita memang tak layak untuk melihat kita. Kecuali suami kita atau sebelah umur semuanya keseluruhannya ya, yang harus dan makruh saja. Baik. Jadilah perkongsian pada pagi ini. Tak sedikit banyak perbezaan di antara aurat di dalam sembahyang yang telah lalu ceritakan. Ini hari ini aurat di luar sembahyang. Jadi kita kena jaga. Baik lelaki, baik perempuan, di mana had-had yang ditentukan aurat yang diboleh diperlihatkan kepada bukan mahram. Sebab itu kita kena jaga penghormatan kita. Sebab kita kena jaga penghormatan kita. Sebab itu boleh kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, allazina hum lis-salatihim khashi'un wallazina hum 'anil mu'ridun.
wallazi lizakati fa'ilun, wallazi lifurujihim hafizun. 4 perkara yang kena jaga. Ini orang yang beriman yang berjaya. Pertama, sembahyang kena khusyuk kerana Allah. Yang kedua, tinggalkan perkara-perkara yang mungkar, yang menyebabkan kita jadi beramal pun tak sempurna, ibadah kita tak seronok, ya tak? Perkara-perkara mungkar. Yang keempat, kewajipan kita. Setakat mana kita yang pardukan zakatnya dikeluarkan. Yang kelima, iaitu menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan ahli keluarga kita. Penghormatan itu yang penting. Sebab itu dasar ya kesempurnaan iman kita. Setakat itu perkongsian yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya kita mendapat rahmat dan maghfirah ya. Yang kelebihannya, kekurangan itu adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.